Assalamualaikum murid-murid. Hari ini cikgu akan mengajar Bahasa Melayu tahun 6, kertas 2 bahagian C, iaitu mengenai karangan berformat umum. Cikgu harap semua murid-murid bersedia ya. Pengenalan bahagian C. Okey, punca kuasa pembinaan item untuk hari ini, standard pembelajaran 3.7.2 iaitu menghasilkan penulisan kreatif, jenis imajinatif dan deskriptif menggunakan bahasa yang menarik dan betul. Untuk bahagian C, dia mempunyai karangan berformat ataupun tidak berformat ya. Ada dua jenis karangan untuk bahagian C. Jenis berformat iaitu berformat khusus, dia ada jenis-jenis khusus ya, dan juga yang tidak berformat. Tidak berformat ni dia perenggan biasa. Panjang karangan antara 80 hingga 120 patah perkataan. Tapi kalau lebih tak apa, jangan terlalu pendek ya. Untuk karangan yang berformat khusus. Contoh karangan berformat khusus ni dia ada format yang kita mesti ikut ya. Iaitu contoh karangan syarahan, ucapan, pidato, perbahasan. Okey, keempat-empat ni format dia sama je. Ya, dia ada format yang tertentu. Kemudian yang kedua ialah surat kiriman rasmi dan juga tidak rasmi. Kita akan belajar selepas ni ya. Kemudian yang ketiga karangan jenis berita. Ini juga ada format khusus dia. Seterusnya karangan catatan. Catatan ni terbahagi kepada dua, iaitu catatan untuk sehari dan juga untuk beberapa hari, 2 hari, 3 hari dan sebagainya dan seterusnya. Jadi karangan catatan juga ada format dia. Kemudian karangan jenis laporan. Ini juga termasuk dalam format khusus. Dan akhir sekali ialah karangan jenis dialog. Dialog ni mungkin perbualan, wawancara ataupun temu ramah. Ketiga-tiga tu perbualan, wawancara dan temu ramah tu sebenarnya dia agak berbeza, tetapi formatnya sama ya. Untuk karangan berformat umum, ini dia biasanya 6 perenggan ya, dia tak ada format khusus, dia biasa saja. Iaitu karangan jenis cerita. Cerita ni mungkin menyambung cerita ataupun mengakhiri cerita. Menyambung cerita maksudnya dia dah beri beberapa perkataan ataupun 2 ayat di depan, kemudian kamu sambung cerita tu. Mengakhiri cerita tu maksudnya dia dah beri beberapa perkataan di akhir cerita dan kamu kena buat cerita dari awal. Itu cerita. Kemudian karangan biografi. Karangan biografi ni biasanya mengenai tokoh negara. Jadi kita buat karangan mengenai biografi seseorang. Itu juga formatnya adalah format umum, iaitu 6 perenggan seperti biasa. Kemudian karangan autobiografi. Autobiografi ialah biografi mengenai pengarang tu sendiri. Auto tu maksudnya pengarang ya, daripada bahasa Inggeris iaitu author. Maksudnya autobiografi ialah riwayat hidup mengenai pengarang tu sendiri. Contoh biasanya dalam tahun 6 dia akan beri pengarang tu benda. Contoh basikal. Jadi kamu buat karangan aku sebuah basikal. Ataupun jam tangan. Aku sebuah jam tangan. Kamu tulis karangan seolah-olah kamu ni jam tangan. Itu karangan autobiografi. Kemudian karangan fakta. Karangan fakta ni biasanya contoh karangan faedah-faedah bersukan. Ataupun langkah-langkah menjaga keselamatan jalan raya. Itu adalah karangan fakta dan dia formatnya umum. Cuma buat perenggan biasa. Kemudian contoh keperihalan. Contoh suasana pasar malam. Itu keperihalan. Format umum juga. Dan akhir sekali imajinatif. Contoh kalau aku menjadi jutawan. Kamu boleh fikir macam mana kalau kamu ni jutawan. Kamu buat je cerita dan dia tidak ada format khusus, dia format umum sahaja. Item contoh bahagian C. Okey, ini adalah contoh soalan bahagian C. Untuk bahagian C ya, bahagian C kertas 2 penulisan, peruntukan markah ialah paling banyak iaitu sebanyak 25 markah. Jadi kamu buat satu karangan yang lengkap, kamu akan dapat 25 markah kalau karangan kamu tu cemerlang.
Masa yang dicadangkan untuk kamu menjawab ialah sebanyak 35 minit. Jangan mengambil masa terlalu lama untuk buat karangan ya. Sebab kamu ada lagi bahagian A dan bahagian B yang kamu kena jawab kan. Okey, kemudian kau baca arahan. Bahagian ini mengandungi 2 soalan. Okey, biasanya bahagian C dia akan kemukakan 2 soalan. Jawab 1 soalan sahaja. Jadi kamu kena pilih ya. Panjangnya jawapan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan. Itu adalah arahan. Sekarang cikgu berikan soalan contoh yang kamu akan buat pada minggu ni, pada hari ni ya. Iaitu soalan dia, keluarga Amar sering melakukan aktiviti rekreasi pada hujung minggu. Baru-baru ini mereka telah berkunjung ke hutan liput Lata Bayu, Baling, Kedah. Tulis karangan kamu tentang perkelahan tersebut selengkapnya. Ini adalah contoh soalan yang mungkin kamu terimalah. Dan ini bersesuaian dengan soalan dalam modul ya. Jadi kamu boleh jadikan ni sebagai contoh. Cikgu berikan tips semasa kamu menjawab soalan ya. Okey. Yang pertama, kamu kena pilih soalan yang mudah. Untuk bahagian C, dia beri 2 soalan. Jadi kamu pilih soalan yang mudah untuk kamu jawab. Yang kedua, fahami kehendak soalan. Bila dah pilih soalan, baca dan kemudian fahami kehendak soalan. Soalan tu dia nak apa sebenarnya? Yang ketiga, sediakan rangka karangan. Rangka ni wajib buat ya, rangka karangan. Kemudian yang keempat, patuhi format karangan. Kalau dia nak format khusus, contoh surat khidmat rasmi. Jangan buat surat khidmat biasa. Ya, ingat balik format karangan tu mesti kamu ingat. Yang kelima, kemukakan isi yang mantap dan huraikan dengan jelas. Biasanya untuk satu isi mesti ada 2 huraian yang lengkap ya. Jadi satu perenggan tu biasanya ada satu isi dengan huraian yang lengkap baru dapat cemerlang. Kemudian setelah kamu selesai menjawab karangan, yang keenam, semak karangan dari aspek ejaan, tanda baca dan tata bahasa. Jangan terus hantar ya, semak dulu karangan yang kamu buat. Ada banyak teknik mengarang bahagian C ni sebenarnya ya. Jadi salah satu cara yang kamu boleh gunakan ialah teknik ikan celup tepung. Bukan ikan sebenarnya tetapi ni untuk kamu ingat iaitu kamu ingat I tu kemudian untuk ikan, C tu untuk celup, T tu untuk tepung. Nanti ingat ikan celup tepung ICT. ICT tu sebenarnya ialah I tu adalah untuk idea atau isi. C untuk contoh dan T untuk terang atau huraian. Terangkan mengenai contoh atau terangkan mengenai isi tadi. Jadi setiap kali kamu buat satu-satu isi mesti ada contoh, mesti ada huraian atau terang tadi. Jadi bila kamu nak tulis karangan ingat ICT. Apa kalau tak ingat ikan celup tepung. Ikan celup tepung ICT. Jadi ICT tu ialah isi atau idea, kemudian contoh, kemudian terang ataupun huraian ya. Okey, untuk buat karangan hari ini, kalau kamu rujuk pada buku teks ya, pada muka surat 6, dia sudah berikan pendahuluan untuk karangan ya. Pendahuluan sudah pun diberi untuk kamu. Okey, cikgu bacakan pendahuluan dia. Keluarga Amar sering melakukan aktiviti rekreasi pada hujung minggu dan musim cuti sekolah. Baru-baru ini, mereka telah berkunjung ke hutan liput Lata Bayu, Baling, Kedah. Itu adalah pendahuluan dan telah pun diberi. Jadi kamu salin sahaja untuk pendahuluan ini. Okay, kamu tengok dekat buku teks ya, dia ada beri 4 keping gambar. Jadi setiap gambar tu adalah untuk satu isi. Gambar yang pertama, okay, untuk isi 1. Dia dah mulakan dengan Encik Zakaria memandu, kemudian titik-titik. Itu kamu kena sambung. Jadi di sini cikgu dah beri panduan untuk kamu. Untuk macam mana kamu nak sambung isi tu. Contoh di sini, cikgu sambungkan ya. Encik Zakaria memandu. Memandu takkan memandu motosikal. Memandu keretanya. Sebab gambar pun kereta. Memandu keretanya dengan berhati-hati. Okey, sudah 1 ayat.
Kemudian tengok dalam gambar tu mengenai suasana macam mana. Suasana ada nampak rumah. Jadi kita boleh buat ayat mereka melalui satu kawasan perkampungan. Okey, itu adalah untuk isi. Kemudian awak tengok lagi dalam gambar, contoh perkampungan yang macam mana. Amar dapat melihat rumah-rumah tradisional yang diperbuat daripada kayu begitu cantik sekali. Itu adalah contoh. Kemudian keterangan dia, suasana kampung juga kelihatan tenang dan damai. Jadi kamu tengok ada pokok-pokok, kan? Ada bukit, ada sungai. Jadi suasananya sangat tenang dan damai. Okey, siap untuk satu isi dengan ada contoh dan juga ada huraian. Okey, isi yang lengkap, isi satu. Okey, isi yang kedua adalah berkaitan dengan gambar yang kedua. Cuba kamu tengok gambar yang kedua. Ada 4 orang tu sedang berdiri. 4 orang tu ialah keluarga Amar, iaitu Amar dan adik-adik Irfan. Dan belakang tu ayah Amar, Encik Zakaria dan ibu Amar. Kemudian ada seorang tu sedang ambil gambar mereka. Jadi mereka sedang mengambil gambar. Itu maknanya mereka dah pun tiba di hutan Lipul Latabayu. Dan di atas tu kamu tengok, di belakang mereka ada pokok-pokok. Dan di atas tu kamu tengok ada burung-burung yang sedang terbang. Jadi kita buat ayat berkaitan dengan gambar yang kedua. Okey, setibanya Amar dan keluarganya di hutan Lipul Latabayu, mereka terus mengambil gambar sebagai kenang-kenangan. Okey, itu ayat yang pertama. Tersambung dengan huraian dan contoh ya. Amar dapat melihat sekawan burung terbang riang di angkasa. Okey, nampak ada burung tu kan, kita buat ayat. Kemudian yang ketiga, selepas mengambil gambar, Amar sekeluarga, okey, apa yang Amar buat selepas mengambil gambar? Okey, mungkin mereka masuk ke dalam ke kawasan perkelahan sebab mereka pergi ke Latabayu tu untuk berkelah, okey, masuk ke kawasan perkelahan. Mungkinlah. Jadi kamu buat ayat kamu sendiri. Okey, isi yang ketiga. Isi yang ketiga berkaitan gambar yang ketiga. Kamu tengok apa yang Ibu Amar sedang buat dan apa yang Amar sedang buat. Ibu Amar membentangkan tikar di tepi batu besar berdekatan air terjun. Sebab kamu nampak ada air terjun kat belakang kan? Okey, Amar menolong ibunya. Agaknya apa yang Amar tolong? Takkan Amar tengok saja. Mungkin dia tolong ibu dia menghidangkan makanan. Ya, takkan menolong ibu dia menyapu sampah kan? Jadi mungkin dia tolong ibu dia menghidangkan makanan di atas tikar. Tengok makanan dah pun terhidang. Jadi mungkin Amar yang tolong. Kemudian kamu boleh buat huraian pelbagai jenis makanan. Okey, apakah pelbagai jenis makanan yang dihidangkan tu? Apa dia contoh? Ada kek, ada rambutan, ada kari puff, ada pisang, ada air minuman dan sebagainya. Kamu bolehlah tulis ya contoh makanan yang ada terhidang di atas tikar tu. Pelbagai jenis makanan telah dihidangkan seperti apa dia ya. Kamu buat nanti tulis. Okey, untuk isi yang keempat ni banyak sikit kamu kena buat ya. Cikgu beri sikit je tu. Untuk isi yang keempat, mengenai gambar yang keempat. Mereka dah nampak turun dalam air dah tu. Sekeluarga. Ada Amar, ibu dia, adik dia Irfan dan ayah dia, Encik Zakaria ada. Okey, jadi selepas makan, Amar dan keluarganya buat apa? Okey, jadi kemudian air sungai. Air sungai biasanya terasa apa? Dingin, sejuk, segar, jernih. Awak boleh ceritakan macam mana rasa air sungai tu. Encik Zakaria, apa yang Encik Zakaria buat tu? Tangan dia macam tu. Mungkin dia sedang mengawasi anak-anaknya yang sedang mandi. Ya, itulah biasanya seorang ayah. Dia pergi, dia awasi anak-anak dia. Takut lemas ke, takut tergelincir dan sebagainya. Ya. Dan Amar dan keluarganya, apa yang mereka rasa apabila mereka dah berkelah di air terjun ni. Kamu boleh ceritakan perasaan mereka. Amar dan keluarganya berasa apa ya. Okey, penutup sudah pun diberi dalam buku teks kamu ya. Cikgu kamu cuma perlu salin je perkelahan tersebut bukan sahaja menggembirakan tetapi juga mengeratkan hubungan kekeluargaan. Amar dan Irfan berasa sungguh seronok kerana dapat beriadah bersama-sama keluarga. Ini hanya kamu perlu salin sahaja daripada buku teks.
Okay, cikgu harap kamu faham penerangan cikgu mengenai karangan untuk hari ini ya. Jadi selepas menonton video ini, cikgu mahu kamu menulis karangan yang lengkap dalam kertas yang telah diberikan iaitu modul Bahasa Melayu. Selepas menulis karangan, jangan lupa semak tata bahasa dan kosakata. Jangan ada kesalahan. Semak dulu ya. Okey, jadi cikgu harap kamu semua boleh menjawab tu. Selamat menjawab ya semua. Assalamualaikum.